pen. Ni. Kita tunggu orang masuk dulu. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita tunggu dulu orang masuk. InsyaAllah Ustaz Ali sedang menunggu kita. Sabar dulu Ali. InsyaAllah nanti kami akan panggil untuk kita nak mukadimah dulu. Alhamdulillah, pada hari ini petang di Mesir dan malam di Malaysia. Malam pukul lebih kurang hampir pukul 10 malam Malaysia, lebih kurang 15 minit lagi. Jadi kita akan bersama hari ini lock baju. Kita akan bersambung pada episod yang lalu. Episod yang pertama kemarin tu, Siri bercakap dengan jin ataupun selangkah ke alam sebalik mata ataupun alam barzah. Alam barzah tu sebenarnya tidak ada makna apa-apa, cuma just untuk joke je. Bukan barzah. Dia tak sama tu. Jadi orang tanya, ada orang PM, Walid, apa dia alam barzah tu? Dan ada pula orang ingat Walid typo kan. Dia kata dia tolong perbetulkan alam barzah, alam barzah. Sebenarnya itu kita just ambil daripada seorang follower Ayah Pen. Dia kata alam barzah, alam di sebalik mata. Jadi alhamdulillah, nampaknya banyak yang minta Walid ada buat pool, buat undian untuk untuk tengok berapa ramai yang nak kita sambung. Rupanya 99%, lebih kurang lebih daripada 90% yang nak disambung episod siri yang kedua. Siri yang kedua, alam sebalik mata. Alhamdulillah. Jadi minta maaf tadi lewat sikit sebab di sini tadi baru azan asar, so balik solat asar dulu, baru jiwa tu tenang. Jadi kita kalau kita nak tahu orang yang orang yang baru nak berhijrah baru nak berhijrah, kalau dia rasa kalau dia bermula dengan solat lah, solat tu, sebab solat ni dia akan membentuk peribadi kita. Kalau dia rasa susah hati, orang dah azan kita tak solat lagi, kita rasa susah hati, roh tu sudah masuk, roh solat tu sudah masuk. Tapi kalau orang azan dia tak sembahyang, dia tak tahu, tak ada apa pun kan, itu masalah hal tu. Okey, kita tengok Ali ada lagi. Mana pergi Aina ni? Tengok, sebab tak apa nak erti, tengok macam mana nak tengok. Kat sini. Okey, request. Okay, send request. Ustaz Ali, insyaAllah. Kelantan hadir, Johor hadir, mana lagi? Boleh dah, boleh. Waiting for Ali Al-Kaf. Okay, Ali Al-Kaf sedang harap-harap Ali line tak kacau jin tak kacau line. Masya Allah. Assalamualaikum ya InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar?
Baik, Alhamdulillah. Dengar clear tak? Dengar okey tak? Ya. Dengar okey Tak dengar ke? Ali, Dengar. 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 Duk tunggu dah pasal apa? Duk senyap ni. Okey. Dengar. Macam Okay, Min. macam Sabah Sabah macam mana sekarang? PKP. Sabar, Alhamdulillah. PKP itulah, tak boleh keluar, tak boleh pergi jalan mana-mana. Duk di pondok madrasah ni. Masya-Allah. Baru habis kelas ke apa? Malam ni baca Yasin tak? Malam Jumaat ni. Tak, Min. Sebab tadi ada ada kerja sikit kena buat. Okey. Sebelum kita masuk cerita kita. Ha? Betul, insyaAllah. Mana ada dengar benda suara anda melantun balik tu? Oh, ya ke? Jap, saya tukar benda ni. Tak apa. Okey, hari ini kita akan bersama Ustaz Ali untuk kita berkongsi ilmu-ilmu yang dia ada lah. Yang mana ilmu yang dia ada ni tak semua orang ada. Tak semua orang ada. Jadi Allah memilih dia untuk ada ilmu-ilmu yang kita tak ada ni. Jadi Ali, sebelum kita masuk kita punya tajuk kita ni, Ali ada tulis tadi dekat status, dekat story nak cerita apa berlaku tadi tu tengah live dengan Aina, tiba-tiba Ali lari. Kan? Tengah duk hafal hadis tu. Tiba-tiba Ali lari, Ali kata ada emergency. Share dengan kita. Yang boleh share lah, yang tak boleh share tu jangan share lah kan. Yang aib tu jangan share. Share yang agak-agak yang boleh kita share. InsyaAllah Ali, silakan. Allah. Saya kongsi sikit lah. Tadi sebenarnya saya ada ada perkara sikit lah. Ada orang menelpon. Kenapa cakap sabar ini? Apa cakap sabar? Boleh. Tak apa-apa. Boleh saja apa itu. Terkeluar. Tak apa. Terkeluar Sabah. Nak nikah orang Sabah apa? Okey, Min. Okey. Dah. Okay, jadi tadi masa tengah-tengah live tadilah. Kan? Line duk nak sangkut-sangkut tadi sebabnya ada orang duk call. Jadi itu hilang. Okey. Tengah-tengah live orang call jadi hilang. Jadi dia kata minta tolong lah, dia minta ruqyah. Sebab suami dia ni dia kata dia selalu dengar benda-benda, maksudnya dia dengar macam ada bisikan-bisikan. Ya. Terdengar bisikan macam dia kata macam suara orang juga, suara orang biasa je, cuma dia cakap dia cakap suruh macam kadang benda-benda yang tak bagus lah, macam memaki, dia suruh buat benda ni, suruh buat benda ni. Jadi tiap-tiap malam dia dengar bisikan-bisikan. Bisikan setan. Itulah tadi tu. Ya. Kemudian tu? Dia maksudnya dia ada terdengar benda-benda yang tak bagus lah maksudnya. Jadi tadi dia datang minta awak lah. Dia datang minta tolong tengok-tengokkan lah. Dia kata kalau ada gangguan minta dijauhkan. Macam tu. Jadi kita bila ditengok-tengok di scan memang dia ada gangguan lah. Dan gangguan ini bukan juga sihir, bukan juga saka, ianya hanya tumpangan. Dia tumpang saja. Cuma walaupun tumpang,
saya rasa tumpang yang kali ni rasa macam orang kata boleh dikatakan degil sikit lah, degil sikit. Okey. Memang jenis keras kepala sikit. Okey. Dan tempat juga dia kata yang tak boleh belanya, dia kata tak kuat dia ni. Oh, siang kita. Bekok muka. Bengkok muka. Jadi, Ada tumbuk ke? jadi apa oh, lain tak clear tak? Clear tak line ni? Okey. Lain okey. Clear Clear insya-Allah. Line okey InsyaAllah. Okey. Okey. Jadi bila diruqyah memang keras sikit lah, susah sikit lah untuk bukan susah macam mana, memang makan masa lah. Daripada jam berapa tadi kita ruqyah, lebih kurang dalam jam 4:30 gitu lah. Sampailah ke jam 6 lebih itu. Wih, lama 2 jam. Kat maghrib tadi, jam 6 lebih. Lama ni. Memang susah sikit kan. Dan bisikan-bisikan tu dia sebenarnya dia kata dia suka pada orang tu. Jin asyik ni. Ya Mi. Dia suka pada orang tu. Lebih kurang gitu lah Mi. Jin asyik ni dia jatuh cinta, dia suka. Dia kata dia suka pada orang tu. Betul. Dan yang jadi masalahnya sikit tadi, dia disebabkan orang lelaki tu pun terima. Oh. Apa nama ni? Orang lelaki terima kehadiran tu. Jin tu nak berkawan dan dia terima untuk berkawan dengan jin. Itu yang jadi sedikit masalah sikit lah. Sebabnya kalau dia tak terima tak ada masalah. Jadi bila disebabkan dia terima, maka jin tu akan dia memang mengaku sendiri. Oh. Pelik ni. Macam mana keadaan dia datang tu tiba-tiba laki-laki terima tu? Dia datang, dia biasa je ni. Dia normal, datang secara normal. Tak ada apa-apa, maksudnya biasa, macam kita biasa. Tapi bila kita baca-baca roya-roya, terus ada tindak balas Kita baca sikit ayat-ayat Quran tu, ayat-ayat roya, terus ada tindak balas tu, dia menangis-nangis. Oh. Ya. Kemudian? Jadi, kemudian, apa ni? Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian, bila bila diselidik, rupanya orang tu terima dan sebab tu lah dia jadi kuat lah, maksudnya dia jadi kerah. Jadi kerah duduk di dalam badan orang tu. Jadi kita ni bila kita tak boleh terima jin ni. Kalau kita terima, itu yang jadi jin jadi kuat sikit. Oh. Begitu. Tapi dia terima pun disebabkan dia kata dia terima pun disebabkan dia kena ugut. Jadi itulah kesiannya. Sebab dia kena ugut. Ugut macam mana? Jin tu memang biasalah jin kan. Kadang kita tak semua orang tahu pasal jin ni, tak semua orang faham kan. Jadi dia ni tak dia kata dia kurang faham, dia tak tahu apa-apa. Bila jin tu kata kalau kau tak nak berkawan dengan aku, maka aku akan rosakkan anak-anak engkau, aku akan rosakkan anak buah engkau. Macam gitu. Jadi dia pun takut lah. Jadi disebabkan itu, teruslah dia terima untuk berkawan dengan jin tadi. Itu yang jadi masalah sikit. Tapi alhamdulillah lah, bila kita rawat-rawat tadi, ada perubahan sikit, cuma insyaAllah dia akan datang lagi lah. Sebab belum sepenuhnya lah. Dia lagi lah. Tadi dia keluar tak? Ya? Jin tu keluar tak tadi? Dia banyak dalam badan tu. Dia bukannya satu ekor. Oh, banyak lah. Gitu. Dan semua lebih
Dia semua jenis liat-liat. Oh. Biasa jin Yang berapa ekor? Kerah kepala ni. Berapa ekor jin boleh masuk dalam badan orang ni? Dia tak menentu. Kadang boleh jadi berpuluh ekor pun boleh jadi. Ya. Itu yang masalah sikit lah. Sebabnya dia asal punca dia akan ada satu ekor saja. Asal Jadi dia? bila satu ekor ni dapat, maka yang lain tu akan jadi tumpang. Oh. Okey, kepada penonton yang belum baru datang ke live yang ni, kita sebenarnya minggu lepas kita dah ada live episod yang pertama. Episod yang pertama kita berkenalan dulu, nak kenal jin ni kita kena berkenalan dulu. Dia duduk kat mana, rupa dia macam mana, dia apa semacam-macam lah. Kan? Boleh tengok di YouTube kita ada save di YouTube kita. Di mana? Di Safe J, SEIFGAY, di Safe J, Suri Bercakap dengan Jin episod yang pertama. Jadi inilah live hari ini adalah episod sambungan daripada yang lepas. Jadi yang kita boleh throwback balik, Ustaz Ali ada memberitahu tiga jenis jin yang boleh masuk ke berdamping dengan kita, iaitu jin saka, jin dihantar melalui sihir, dan satu lagi jin tumpang. Jin tumpang. Jadi untuk penerangan yang lebih lanjut, pergi ke episod yang pertama, video yang first. Okey, baik. Kita nak boleh masuk sikit tak topik kita malam ni? Boleh insya-Allah ni. InsyaAllah. Ali, nak sambung sedikit lagi tentang kita nak kenal dengan jin ni kan. Boleh tak Ali kongsikan apakah benda yang jin suka? Jin suka apa? Dia nak masuk kat kita tu disebabkan apa yang dia suka nak masuk kat kita tu? Terangkan Ali, insya-Allah. Dia suka sebab apa? Dia tu Okey. Jin ni dia suka dekat kita ni boleh jadi macam-macam sebab. Dia boleh jadi macam-macam sebab. Dan kadang-kadang disebabkan dengan kita punya, minta maaf cakap, disebabkan kadang kita punya perangai. Maksudnya perangai kat sini bukan perangai kita yang jahat ke macam mana. Kadang disebabkan contohnya macam tidur tak buka, tak pakai baju, tidur buka aurat tak pakai baju kan. Kadang kita panas, kita buka baju, buka habis semua kan. Tak ada tutup apa-apa. Tu pun boleh jadi masalah. Begitu. Dan kadang memang jin ni dia memang suka untuk berdamping dengan manusia. Apalagi kalau orang tu yang tak kuat dia punya semangat. Macam tu. Dia memang kerja jin ni memang yang macam saya cakap sebelum ni, memang tugas dia untuk mengganggu manusia. Jadi dengan cara itu dia akan dapat ganggu kita insya-Allah. Jadi sebab itu dia suka untuk cari sebab untuk berkawan dengan kita. Itu je. Lagi. Boleh lagi. Banyak ni. Okey, antara apa ni ini? Okey. Sebelum tu lah. Teruskan. Sebelum tu apa ni yang tadi meruyah lebih kurang tu, saya penat sikit. Bukan penat, dia macam saya tak tahu buat apa, tapi rasa macam tu sikit lah. Jadi saya minta maaf kalau energi tak berapa nak kuat ini malam. Energi dah kurang lah tu, nampak kurang tu. Kena charge, ambil bateri, charge tambah bateri. Okey, tak apa. Antara yang Ustaz Ali sebutkan tadi, boleh saya simpulkan bahawa jin ni dia suka kepada orang yang perangai dia macam mana. Perangai dia suka loklak ke kan. Perangai dia bahasa utara panggil loklak lah. Perangai tak elok, suka bercarut, suka bercakap lucah, suka mencerita benda-benda yang tak baik ni. Antara dia. Dan juga kita nak tambah sikit, Ustaz Ali bersebut tadi, kalau kita suka buka baju, buka aurat, pakai seluar pendek dalam rumah kan. Walau tak kira laki-laki ataupun perempuan. Tapi yang lebih efeknya adalah perempuan.
Kerana perempuan ni ada titik-titik poin-poin yang Betul. banyak kelemahan untuk jin memasuki dalam tubuh badan dia. Sebab apa? Antara yang jin yang Ali sebut tadi tu jin tumpang. Jin tumpang ni ada macam-macam jenis. Antaranya itu jin asyik. Jin asyik ni dia duduk kat mana? Dia selalu duduk kat bilik air. Dia duduk dekat pokok, dia duduk dekat jambatan tu jin lain pula. Dia ni kalau kita suka mandi bogel, pakai tak pakai apa, dia tengok kita. Sebenarnya dalam bilik air kita tu banyak jin sedang pasang CCTV. Tengok aja. Untungnya jin ni tak ada handphone nak rakam. Tak tahulah, mungkin kalau dia rakam pun, dia forward kat geng-geng dia. Tengok ni, Mac ni dia. Jadi dia mungkin kita boleh memanggil jin tu dengan kita berpakaian dalam rumah, pakai skirt, pakai seluar pendek, tidur pakai seluar pendek kan. Itulah antara yang jin tertarik. Kemudian tu perempuan, siapa Walid cakap perempuan ni ada banyak titik-titik untuk jin masuk. Tak apa, Ustaz Ali mungkin letih, Walid kena cakap lebih lah, nak cover dia sikit. Lepas tu jin pula suka kepada orang yang lemah semangat. Lemah kan, terutama ketika mana dia semangat dia lemah, rohani dia lemah, jiwa dia lemah, agama dia lemah. Waktu mana agama dia lemah? Waktu dia period, waktu dia tidak boleh solat, waktu dia datang bulan. Ketika itulah jin akan menghampiri dan mudah masuk ke dalam badan kita. Tapi laki-laki ni susah sebab dia kuat semangat. Walaupun dia telanjang ke apa, kan dia tak pakai baju pun, jin nak masuk susah sikit sebab dia kuat semangat. Jadi perempuan-perempuan ni dia kena kuat semangat. Betul Ali? Okey, Ali nak Betul, tambah Min. apa? Nak tambah apa, insya-Allah. Jadi dia perempuan ni disebabkan yang pertama, perempuan ni kita tahulah sifat perempuan lemah kan? Lemah. Dan itu memang poin jin yang paling utama lah. Satu lagi, perempuan ni dia kenapa jin tu lebih suka? Sebabnya perempuan dia lebih, orang kata bila dia kena sesuatu, dia akan cepat panik. Panik. Emosi lah. Panik ni, Maksud apabila dia dia panik, okay. dia punya emosi dapat. Emosi. Dia punya emosi dia tak terkawal. Tak Dan stable. dari situlah jin akan mudah untuk, betul. Jadi di situlah dia akan, daripada situlah jin akan dapat, maksudnya akan dapat tu pada perempuan. Untuk lebih mudah pada perempuan. Sebab kalau lelaki ni dia steady sikit ni. Tak maaf cakap, tapi memang begitu hakikat. Lelaki ni jenis steady. Gitu. Lelaki kalau terlepas simpang, dia relax je. Tak apa, nanti kita U-turn lah. Kalau perempuan dia lepas simpang, sudah macam mana nak, sudah. Nak macam mana boleh tadi? Habis kita kena marah. Contoh je lah. Betul. Dia cepat, dia punya emosi dia cepat lagi. Betul. Satu lagi Contoh Ali, tu contoh. Kalau boleh kita buat contoh lah, kita buat contoh sikit lah. Ketika Adam dan Hawa, Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidah Siti Hawa, yang jin tu masuk melalui Hawa, yang menghasut Siti Hawa untuk memakan buah tu. Dan pula laki-laki yang Nabi Adam pula termakan dengan pujukan Hawa. Nampak tak? Betul. Ada tidak balas tu. Perempuan ni dia ni mudah sangat nak jadi tak elok ni, dialah perempuan. Dan laki-laki ni dia pula termakan pujukan perempuan yang berlaku pada hari ni. Ni perempuan dia lemah. Bukan semua, kebanyakan dia. Okey. Tak termasuk kita. Wah. Okey. Teruskan Ali. Okey. Jadi memang begitu Mi. Apabila maksudnya macam Ami cakap tadi,
kita ini maksudnya bukanlah lelaki ni berani sangat, tak berani juga. Saya sendiri pun tak berani juga. Maksudnya tak terlampau beranilah. Macam tu. Tapi kalau perempuan ni, dia memang akan lebih jin suka. Yang pertama memang kalau orang kata mudah ditipu, perempuan. Ya, betul. Gitu. Sebab itulah masa kisah Nabi Adam dan Siti Hawa dulu, syaitan pujuk perempuan. Dia tak pujuk Nabi Adam. Tahu dah tak boleh makan. Dia tak boleh nak makan tak? Macam Mi cakap tadi. Begitulah Mi. Ya. Betul. Jadi, Jadi oleh yang demikian, cara dia adalah okey, teruskan. maksudnya cara dia untuk mengelakkan perkara ini berlaku kepada kita, kepada perempuan, cara dia adalah dengan kita sebagai satu orang perempuan, bukan kita lah, puan-puan sekalian, cik-cik yang di luar sana, wanita-wanita muslimah sekalian, kena kuatkan semangat rohani. Paling penting. Rohani kuat. Macam mana rohani kena kuat? Tanamkan zikir dalam hati. Sentiasa zikir dalam hati. Bagi makan rohani kena lebih sikit. Perempuan. Ya. Makan rohani, zikir, selawat dan sebagainya. Begitu. Yang utama- Allah Ta'ala alam. Yang utama tu selawat, Ali. Sebab apa selawat ni? Ami selawat. nak komen sikit tentang selawat sebelum lupa. Okey, selawat ni salah satu perkara yang jin tak boleh nak suruh. Syaitan tak boleh nak suruh. Kalau solat, syaitan suruh. Mana kata, syaitan ni dia boleh menyuruh kita. Kau solat, kau solat. Kau merdukan suara supaya orang dengar suara kau merdu. Pergilah mengaji, pergilah surau supaya orang nampak. Syaitan ni dia kadang-kadang iblis ni yang pergi masjid pun atas desakan bisikan syaitan pun ada. Saya tak. Dia bisik pergi ke masjid. Betul. Engkau alim. Engkau pergilah baca Quran. Nanti engkau orang nampak engkau. Dia mendatangkan untuk kita rasa riak. Ini ibadat juga. Betul. Iblis juga akan menyuruh kita buat ibadat. Jangan silap. Kadang-kadang kita tertipu, manusia ni tertipu. Aku pergi masjid kot, setan kot kan. Jangan cakap. Engkau pergilah dengan ceramah, nanti orang nampak engkau berilmu. Engkau buatlah live, nanti orang nampak engkau hebat, engkau Insta famous. Kan? Kadang-kadang iblis menghasut kita supaya membuat kebaikan. Ali. Tapi satu perkara, satu ibadah yang iblis tidak mampu menghasut kita, apa dia? Adalah salawat Nabi. Salawat Nabi ni iblis tak boleh. Sebab apa? Salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ini kan Nabi kata apa? Seandainya orang itu berselawat dengan keadaan riak, ujub, bangga, sombong, Allah terima benda tu. Sebab antara amalan yang Allah terima walaupun dalam keadaan riak adalah selawat. Sebab tu kita kena banyak selawat. Sedikit info lah. So, dan juga selawat Nabi ni, kalau kita dalam keadaan haid juga, bukan kita lah, mereka dalam keadaan haid, boleh membacanya. Dan selawat juga boleh membaca ketika khatib sedang membaca khutbah. Kan dalam khatib baca khutbah Jumaat, tak boleh bercakap. Tapi selawat dibenarkan. Okey, sambung Ali. Jadi Mi, saya ambil sikit lah. Berkenaan Mi kata apabila Mi cakap tadi, kadang kita beribadat ni boleh ditipu syaitan. Saya ambil sikit situ Mi. Kan? Sebab itu syaitan ini, dia lebih satu orang alim, orang yang berilmu, lebih ditakuti syaitan daripada 1000 orang abid. Orang yang kuat beribadah. Bukan habib, abid. Orang yang kuat beribadah. Ya. Dia walaupun kita ibadat tapi kita ada ilmu, syaitan tak takut. Syaitan tak takut dengan ibadat kita. Sebab dia tahu dulu dia kuat lagi ibadat daripada kita. Dia lebih alim daripada kita. Jadi dengan ibadat dia tak takut. Alim.
Jadi sebab tu syaitan dia lebih takut pada orang yang alim. Sebabnya kalau dia tipu pun orang tu tahu. Gitu. Okey, baik Ali. Tadi kita yang cerita pasal dia yang benda yang dia suka kan. Kemudian tu apa benda yang dia benci? Apa yang jin dan setan ni benci? Okey. Yang pertama lah. Yang jin dan syaitan ni paling tak suka, macam kita cakap tadi, jin dan syaitan paling benci dan paling tak suka selawat. Paling tak suka. Sebab ni kalau saya meruqyah, saya akan suruh orang tu selawat dulu. Dan kebiasaannya bila orang tu selawat, terus akan ada tindak balas. Itu akan ada tindak balas. Sama ada menangis ataupun sebagainya. Sebab keberkatan selawat tu yang mahal. Ya. Dan memang selawat ni mahal ni. Selawat ni bukannya satu je kan. Selawat ni banyak. Macam-macam selawat ada. Selawat tafrijiyah, selawat macam-macam. Jadi yang paling jin tak suka dan takut adalah selawat. Selain daripada kalam Allah. Ya. Kadang kita baca kalamullah, kita baca Al-Quran, jin tenang-tenang je. Macam tadi ya. Baca-baca Quran, orang yang kena rasuk ni, tu je. Allah, sedih kita. Ana ada pengalaman Ali. Ana ada pengalaman dulu. Masa kita ruqyah pelajar kita dulu ada tahun 2014 lah. Kita ruqyah pelajar kita perempuan. Dah ramai kan. Jadi kita minta tolong pelajar-pelajar lelaki-lelaki ni, pelajar bani, suruh pergi baca Quran ni. Jin tu bangun cakap, jin itu tegur pula baca. Dia kata bacaan kau salah tu. Ini berlaku. Jin tegur. Betul. Bacaan kau berlaku, salah. Betul. Kau tak betul. Baik. Betul ni. Lagi, sebab benda tu pun berlaku. Betul. Saya memang kalau Amir kata gitu, saya percaya. Okey lagi. Sebabnya Mi, semasa saya belajar dulu, time saya di madrasah dulu belajar kan. Saya time belajar di madrasah dulu, jadi kita orang ni kan kita belajar hafiz. Jadi kadang ingatlah Quran ni. Belajar hafiz. Tapi bukan saya, ada kawan. Dia ada kawan satu orang ni rasukan. Sebelah katil dia. Rasukan sebelah katil. Jadi dia ni takut, dia baca kursi lah. Dia ingat apa kursi kan. Dia baca kursi. Sekali dia baca kursi tu salah. Kena tampar sia-sia kena tampar. Saja-saja kena tampar di jin. Dia kata bacaan dia kata. Bacaan tak betul. Baca kursi pun salah. Ya. Saja-saja kena tampar. Sebabnya memang jin ni lebih tahu daripada kita kalau buat Quran. Jangan kita nak temberang lah. Sebab tu kalau Amir kata gitu, saya percaya. Sebab dekat tempat saya pun pernah terjadi gitu. Ali, satu lagi. Selain daripada bacaan, selain daripada selawat, medium benda-benda yang jin tak suka. Apa dia, Ali? Selalunya perawatan Islam ni dia menggunakan medium apa? Jin tak suka kalau kalau kebiasaannya kita menggunakan barang lah. Barang. Jin tak suka garam. Yes, garam. Garam jin tak suka. Pertama. Yang kedua, jin tak suka limau. Dia tak suka. Tak kira lah sebarang jenis limau. Jin tak suka. Tapi yang sebaiknya adalah limau purut lah. Limau purut lah. Limau purut ni dia banyak khasiat. Ya. Dan selain tu dia tak suka lada hitam. Jin tak suka. Sebab tu kadang kalau kita tengok apa-apa, sikit-sikit minta lada hitam. Sikit-sikit minta lada hitam. Dengan garam. Jin Allah benda tu. Lada hitam, garam, dia macam
dia tak boleh tak boleh pergi dia Garam nak kasar, hitam garam dan garam juga kasar ke garam limau halus? tadi. Dan Garam juga kasar antara ke perkara garam yang saya guna biasanya minyak kasturi, minyak wangi kasturi. kasturi. Dua-dua garam dia tak suka Mi. Asal nama garam dia tak suka. Tak kira garam bukit ataupun garam apa pun, dia tak suka. Memang dia tak suka. Dan biasanya yang kebiasaannya saya guna ni lah. Minyak kasturi. Minyak kasturi. Gitu. Bawang putih, Dan minyak kasturi ni dicampur dengan kayu. Campur dengan apa? Bawang, dia gini. Bawang ni, kayu kemuning hitam. Nama kayu tu kayu kemuning hitam. Oh. Kayu kemuning hitam. Lagi Alice? Cili kering ke apa ke? Dan apa ni? Tomato ke ada? Setakat ni cili kering tak ada. Cili kering kita yang Allah. Pedas tu. Kita bersih tak? Kok tomato terung apa? Minyak oat. Okey. Setakat ni. Satu lagi tambahan. Ni. Minyak oat. Jin tak suka. Ya, betul. Letak dekat sendi-sendi. Kalau kita Sebab rasa apa tak ni? sedap badan, kalau tak sedap badan, anak akan suruh dia letak dekat sendi-sendi, dekat belakang telinga, dekat tengkuk, dekat pinggang. Ni minyak wangi, minyak oat. Minyak oat ni minyak gaharu. Minyak wangi lah. Kita pernah apa? Betul. Okey. Sebab apa kita Jadi pernah antara sikit ni. Okey, teruskan. Antara benda yang Jin tak suka yang biasanya Jin tak suka ni adalah apa yang Nabi SAW pakai, itu yang Jin tak suka. Apa yang Nabi SAW buat, guna dan sebagainya, itu yang Jin tak suka. Maksudnya itu yang Jin kalah. Sebab tu kebanyakannya kalau saya merawat, saya akan pakai lidak. Kurang-kurang. Ridak. Walaupun tak pakai serban, saya pakai lidak. Okey. Okey. Cuka apple. Bukan sebab lidak kita nak buat. Ya, Mi? Sebab Nabi. Cuka apple, cuka makan tu dia tak suka juga sebab Nabi suka. Benda-benda yang malam. Okey, Betul. lagi apa tambahan? Ada orang tanya Dia senang sebab cerita apa yang itu Jin yang tak suka. Gitu. Okey. Apa perkara sunnah, itu perkara yang Jin tak suka. Jadi makna Sebab kesimpulannya Nabi suka pakai itu. Okey. Ada Umi nak tanya sikit lah, tanya. Apa ni? Ali, Sila. apa? Boleh terangkan tak tentang jasad dan rohani? Kalau kata rohani tu makanan dia apa? Kalau rohani sakit tu akibat dia jadi apa? Dengar tak? Okey. Dia maksudnya macam mana tadi? Apa ni? Allahumma salli. Apa beza Dia apa ni, rohani dengan jasmani? Jasad lah kan? Ya. Jadi maksudnya apa sakit rohani? Gitu. Gitu ke, Mi? Kan maksudnya orang ni kadang-kadang dia tak tahu tau rohani tu apa. Dia sebut rohani ni, dia tak tahu rohani tu apa. Dia sakit rohani. Jadi Dia duk ingat nama dia rohani je. jadi dia sekarang ni kadang-kadang orang ni dia tak tahu punca daripada segala masalah dia datang tu adalah disebabkan lemahnya rohani dia. Maksudnya dia tak pernah peduli ke rohani dia ni. Dia cuma peduli makanan sihat, makanan untuk jasmani je. Makanan rohani ni roh dia tu yang sebenarnya sakit. Dia tak pernah peduli. Jadi sekarang ni apa kepentingan kita ni untuk jaga rohani kita tu? Asyik duk bercari Okey, insyaAllah. bagi muka comel lah, badan tough lah kan. Tapi jasmani tu dia jaga sangat. Tapi rohani dia tak jaga.
Okey. Jadi rohani ni sidang penonton yang dirahmati Allah SWT, beragami insya-Allah. Macam TV tu rasa. Oh. TV Jadi jadi rohani ni adalah roh kita. Jasmani, jasad kita. Rohani ni roh kita. Kan kita hidup sebab kita ada roh. Ni jasad badan je. Jasad ni tak ada apa-apa. Jasad ni kita mati, kita tinggal jasad. Jasad akan dimakan oleh ulat. Akan dimakan oleh kalajengking. Ini jasad. Roh kita yang akan digunakan. Jadi roh kita ni apa makanan dia? Makanan roh benda yang tidak boleh nampak. Betul? Roh ini Betul, kita tak nampak. Kalau dibelah pun dada, nak cari roh di dalam ada tak ada. Sebab roh ni kita tak nampak. Jadi benda tak nampak, makanan dia adalah benda yang tak nampak. Yes. Apa makanan benda yang tak nampak? Makanan benda yang tak nampak adalah pahala. Itu yang tak nampak. Dosa, itu yang tak nampak. Perkara-perkara akhirat, perkara itulah perkara untuk rohani. Dosa akan melemahkan rohani. Berbuat dosa akan melemahkan rohani. Berbuat pahala kebaikan akan menguatkan jasmani. Dia berlawanan. Boleh dapat insya-Allah. InsyaAllah dapat. Faham. Dia maksudnya contoh sembahyang. Okey, sembahyang ini kita buat kebaikan untuk buat pahala. Kan? Dan sembahyang ni memang perintah Allah. Sembahyang. Okey. Kita ambil sembahyang fardu. Orang yang tak sembahyang fardu, orang yang tak sembahyang, maksudnya orang yang tak sembahyang, rohani dia takkan kuat. Sebab apa? Sebab sembahyang makanan rohani. Dapat. Sembahyanglah makanan rohani. Jadi untuk akan lagi makanan tambahan orang kata. Kalau kita makan hari-hari 3 kali sehari, contoh kita makan wajib 3 kali sehari. Kan? Jadi rohani wajib makan adalah 5 kali sehari. Wajib makan. Jadi kita balik-balik. 3 kali sehari makan biasa ni untuk jasmani ni, untuk jasad ni 3 kali sehari makan. Kadang kita nak makan biskut, kadang kita nak minum air manis. Maksudnya tambahan. Minuman tambahan. Kadang nak makan benda-benda yang benda tu tambahan dah. Yang wajibnya kita kena makan je. Tak kira lah makan nasi, makan apa. Janji nak makan 3 kali sehari. Contohnya begitu. Itu untuk perut jasmani. Tapi rohani yang wajib kita kena buat 5. Macam mana orang yang kurang makan, lemahnya jasadnya, begitulah orang yang kurang sembahyang, lemahnya rohani dia. Boleh dapat ni? Faham tak maksud saya? Faham Ami? Dan juga orang lain lah, orang penonton lah khususnya. Penonton yang kita hormati ni dia confused sikit. Dekat kat saya pun dia panggil Mi juga. Dekat Umi pun Mi juga. Sebenarnya dia panggil Mi kat sana ni Ami. Singkatan daripada Ami, pakcik lah. Kat Umi tu Umi lah. Dengar bunyi Mi ada tu Mi. Padahal dia pun Mi lah. Mi. Jadi Ali, orang yang lemahnya rohani ni, maka mudahlah gangguan pergi dekat dia ya? Jadi Betul. Jin tengok kita punya jasmani, dia tak heran. Dia tak heran dengan kita punya jasmani. Kita punya jasad ni, badan tough macam mana pun dia tak heran. Dia nak tengok kita punya dalaman tu kuat ke tak. Roh kita tu kuat ke tak. Sebab jin dia tidak suka pada jasad, dia suka pada roh. Paling dia suka adalah roh. Walaupun dia duduk dalam saluran-saluran darah, dia boleh duduk dekat kita punya anggota-anggota, dia boleh duduk. Cuma dia paling suka adalah roh kita. Jadi sebab itulah kita kena kuatkan rohani dengan makanan tambahan rohani. Apa makanan tambahan rohani? Sembahyang sunat, ngaji Quran, zikir, selawat. Itu makanan tambahan. Dan juga amalan-amalan. Kadang-kadang kita ada amalan, kita baca wirid sakran pagi petang. Kita baca surah ayat kursi pagi petang. Ataupun baca al-maksurat pagi petang. Amalan-amalan untuk kuatkan rohani.
InsyaAllah moga terjawab soalan. Wallahu alam. InsyaAllah. Jadi Ali, kejap lagi Umi pula Sabar. Sabar. Umi kan nak tanya lah. Bukan, kita nak bagi orang lebih. Ya dah betul. Dia tanya tu untuk kebaikan orang lain yang mendengar agak soalan dia tu. Baik. Kita nak Baik, tanya baik. macam mana jin tu dia boleh masuk dalam badan melalui kat mana? Melalui kuku ke, telinga ke, mata ke, hidung ke, mulut ke? Melalui mana? Macam mana ni? Apa? Jin masuk dalam tubuh orang, tubuh badan manusia melalui pintu masuk dia kat mana? Mata ke, hidung ke, mulut ke, liang rumah ke? Okey. Okey, yang pertama jin nak masuk dalam badan kita tak perlu pintu. Dia boleh masuk di mana-mana je dia boleh masuk. Sebab kita ni ada rongga. Di badan kita ni ada rongga. Yang kita tak nampak dengan mata kita. Kan? Ya, ya. Rongga tu pun dia boleh masuk. Jangan kata lubang hidung. Gitu. Kena pula macam hidung saya macam. Ya. Kau senang masuk. Bukan kita macam ni. Maksudnya gitu. Maksudnya dia boleh masuk dari mana-mana je. Macam gitu. Cuma kenapa kadang orang merawat, kadang perawat-perawat dia kata kena buka laluan untuk jin keluar. Dan kenapa dia suka tarik daripada kaki? Jadi kalau kita tengok orang perawat-perawat dia akan pegang ibu jari kaki. Ya. Yeah. Kenapa? Why? Kenapa di situ? Jadi dia punya sebabnya adalah dia daripada kaki ni, sebab kita nak tarik semua daripada kepala sehinggalah ke hujung kaki. Ada orang dia tarik daripada kepala sebab dia nak tarik seluruh. Di antara kalau jin tu maksudnya bertapuk kalau bahasa Menanjung bertapuk, menyorok. Rusuk. Menyorok kat mana-mana. Okey. Nusuk. Dia kalau menyorok kat mana-mana dalam anggota badan, kita tarik daripada satu tempat, daripada kepala ataupun daripada hujung kaki. Wallahu a'lam bishawab. Itu cara dia masuk lah. Dan jin ni dia berada dalam badan kita ni dalam darah, betul? Ke salah? Macam mana ni? Jin ni dia berada dalam darah kita ke apa? Okey. Jin ni dia suka berada dalam saluran darah kita. Saluran darah. Tu sikit. Hujan kat luar. Tiba-tiba hujan. Dan Mesir ni jarang hujan sebenarnya. Okey. gitulah. Bekal satu. Okey. Tapi Ami clear tak Mi? Anak clear je. Apa ni video saya clear? Clear. Okey. Kemudian Ali. Okey, kita masuk sikit lah. Takut kot tak sempat nak tanya. Nampak raya ni nak kena buat episod yang ketiga ni. Okey. Bagaimana seorang perawat itu dia scan? Dia nak scan dia ni ada jin ke tak ada jin dalam badan dia, nak scan macam mana? Kaedah scan. Okey. Scan ni kaedah. Yalah. Jadi scan ni sebenarnya dia bergantung kepada perawat tersebut. Kadang dia belajar macam mana. Lain orang lain dia punya cara. Macam tu. Lain orang lain perawat lain dia punya cara scan. Ya. Kalau Ali Cuma scan, scan ini kita kalau saya scan senangnya saya pakai wirid sakran.
Hmm. Sebab itu yang diijazahkan dan itu yang saya pakai. Ah. Saya pakai bilik sakrah. Tapi kena minta ijazah Ya, betul-betul. Bukannya kalau kita tahu bilik sakrah terus dapat. Tak boleh. Kita kena belajar Kena ijazah lah. Kena dapat ijazah, kena belajar. Cari guru. InsyaAllah tak ada masalah. Siapa-siapa pun boleh jadi perawat. Nak berguru dengan Ali boleh kot? Allahumma salli ala Muhammad. Dengan saya tak boleh lagi. Saya kena minta ijazah dengan guru saya untuk saya ijazahkan pada orang lain. Oh. Okey, ada apa Umi nak tanya pula? Kita buat apa ni? Ya, Umi. Kita dah masuk bab apa ni Kita dah masuk dalam bab apa-apa saja. Tak ada bebas. Ni kita pasang gaharu lah. Kita pasang gaharu bagi wangi. Di sini agak kalau kita pakai di Mesir ni macam ni. Macam Cina nak pakai kan. Di Mesir banyak macam ni. Kalau malas kita nak pakai bukhur tu, ini pun bukhur juga. Tapi tidaklah bau yang macam di tempat kita Malaysia yang India pakai tu, tak lain. Jadi Ali ketika pesakit tu dia lemah kan. Macam nak buat ibadah tu macam berat, macam nak mengaji Quran tu berat. So maksudnya permulaan dia kita mulakan dengan selawat lah kan yang terbaik. Ya, betul, insyaAllah. Betul, Mim. Dia sebenarnya untuk lawan benda ni dia yang pertama memang selawat lah. Selawat ni memang dia tak suka lah. Sebenarnya kita boleh kalau katakanlah memang kita ni tak tahu selawat. Tak tahu selawat. Pakai halau je. Pakai halau bahasa yang kita tahu. Pakai bahasa kita. Pakai halau dengan bahasa yang kita tahu. Tapi dia nak keluar ke tak? Maksudnya kita boleh marah dia, Mi. Jin ni, kalau kita berani, dia takut sikit. Tapi kalau kita takut, dia berani. Dia main tarik tali gitu Gitu. Lepas tu ada satu kes ni Ali. Betul. Ada satu kes Dia macam main tarik tali. Ada satu kes di Mesir ni, ada seorang tu datang mengaji. Dengar. Okey. Okey dengar. Okay. Ada satu kes ni, dia kata dia selalu mengaji Quran lah. Tapi bila dia mengaji Quran tu dia akan sakit. Dia sakit teruk. Lepas tu datang satu puteri kata kat dia kata dia tak boleh ngaji Quran. Kalau dia ngaji Quran, dia akan sakit. Jadi sebab dia katanya puteri tu kata kat dia kata awak dah bagus dah. Semua tu dah memang dekat dengan Allah dah, tak payah ngaji Quran. Jadi dia ni bila nak buat amalan tu dia akan sakit teruk lah. Sampai rupa dia tu terubah jadi macam orang tua padahal dia umur tu lagi. Macam mana tu Ali? Dia kalau macam gitu, maksudnya kalau sudah begitu, maksudnya itulah tanda dia ada gangguan. Dan dia kena pergi cari buat rawatan. Maksudnya bila keadaan macam tu, itu menandakan gangguan. Ya, Mi. Okey, lepas tu Ali, kita dekat apa? Kami pernah lah dia kena cari perawat lah. Okey, kita dekat sini adalah bertemu dengan pelbagai jenis perawat. Jadi bila kita bertemu dengan pelbagai jenis perawat ni, kadang-kadang bukan nak kata macam mana ya, untuk menjaga diri pesakit tu, apa tips-tips dari Ali ni? Maksudnya perawat ni dia punya had kepada pesakit tu dekat mana je? Ini soalan minggu lepas. Maksudnya kadang-kadang orang tak tahu kan dia sakit. Jadi dia memang serah betul-betul lah dekat perawat tu. Tapi kita pun nak mengenal perawat ni dia punya had sampai kat mana je dia boleh buat. Makna kata batas-batas dia. Macamlah kata ada penonton kita ni. Penonton kita nak pergi merawat. Jadi perawat tu boleh buat apa saja. Nak kita pegang duk raba kan.
Tolong Ustaz, bagi tahu batas-batas dah. Okey. Yang pertama, sekiranya perawat tu nak merawat, kalau perempuan, dia kena ada mahram dia, peneman dia, mahram dia di situ. Sebaiknya keluarga lah. Sebaiknya keluarga lah. Kalau nak merawat perempuan. Dia tak boleh contohnya macam perawat tu, kita pergi kat perawat tu, kita perempuan, perawat tu laki-laki, kita pergi kat perawat tu, dia kata, Ustaz kita nak merawat, Ustaz tu kata okey, masuk bilik. Dalam bilik tu dia dengan pesakit je, tak boleh. Begitu. Okey. Dia tak boleh gitu. Dia kalau perawat itu laki-laki dan pesakit itu perempuan, dia kena ada peneman. Dan yang paling baiknya ahli keluarga. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dari segi pegang-pegang ini. Okey, dari segi pegang-pegang, saya rasa dari segi, bukan saya rasa lah. Daripada segi pegang-pegang ni, dia jatuh kepada hukum hukum pesakit lah. Kan? Pesakit dengan pesakit dengan perawat lah, tak kira lah. Bukan sahaja daripada merawat jin-jin ni, termasuk juga dengan merawat pesakit biasa, maksudnya hospital. Kan? Dia lebih kepada begitu. Dia maksudnya minta maaf cakap, tapi kalau keadaan terdesak, dia dibolehkan. Keadaan terdesak. Tapi yang sebetulnya cuba elakkanlah daripada perawat yang kita boleh tahu dan kita insya-Allah boleh nampak orang yang ambil kesempatan dan orang yang betul-betul. Boleh dapat ni? Boleh. Sebabnya saya bukan orang lama dalam bidang rawatan ni. Saya bukan orang lama. Tapi lebih kurang dalam 2 tahun. Dan saya punya pesakit lelaki, perempuan, kebanyakan perempuan. Dan saya punya pesakit perempuan boleh dikatakan lebih 100. Maksudnya beratus orang dah. Ribu, wallahualam rasa tak sampai lagi. Rasanya ratus je lah. Ratus-ratus orang dia. Kan? Jadi, sepanjang ratus-ratus orang tu, benda tu boleh juga tanpa sentuh. Dengan kadar sentuh yang sedikit. Maksudnya, kalau saya merawat, saya akan pakai kayu sugi. Mana kayu sugi? Hilang pula kayu sugi. Kayu sugi. Hilang kayu sugi. Maksudnya saya akan pakai kayu sugi. Apa tujuan pakai kayu sugi? Untuk kita meminimumkan sentuhan dengan pesakit. Lagi-lagi pesakit perempuan. Dan juga sarung tangan. Sarung tangan. Okay. Kalau boleh kita nak elakkan daripada pegang. Macam itulah. Macam tu. Lagi? Sebab tu Apa kita lagi? pakai gigi, pakai sarung tangan. Lagi? Apa lagi? Batasan-batasan. Had-had je. Jadi hadnya begitulah ni. Dia maksudnya dia kadang tak perlu pun nak pegang sampai nak pegang. Memang tak ada lah setakat ni saya jumpa perawat pegang kemaluan. Kalau ada masalah. Dia kata, Gitu. dia kata, jin Nak berlapis-lapis. duduk bersama kat kemaluan dia kata. Tak faham. Pegang. Kut lah. Tok Bomo tu kata kan. Dia kata ni jin ni duduk bersarang kat kawasan tu kan. So saya kena tepuk-tepuk kan. Haru kan. Biru kita kalau gitu. Tapi cuma saya tidak menafikan, saya tidak kata tak ada jin yang duduk di kemaluan. Saya tak kata itu. Memang ada. Kadang jin menyekat kencing, menyekat Allahumma salli ala Muhammad. Kalau orang perempuan ni untuk apa? Untuk beranak. Kadang memang ada jin yang menyekat orang kata peranakan ke apa.
Ya, ya. Rahim dia tu. Rahim. Ha. Cuma tak perlu sentuh. Tak perlu sentuh. Tak boleh pegang pun boleh buat. Maksudnya. Sebab jin ni, kalau kita pegang bukan kita rasa. Betul. Ali, Kita belum tu. pegang, bukan kita rasa tu. Tadi Ali ada sebut jin tak suka garam kan? Madu pun garam pun tak suka kan? Boleh tak kalau kita rasa Betul. badan kita tak sedap kan? Orang yang ada pernah jin masuk ni, dia tahu badannya. Boleh tak dia buat air bancuhan garam, perah lemon, masukkan madu, bancuh minum untuk nak halau jin dalam badan dia. Boleh tak begitu? Cara dia merawat diri dia sendiri. Boleh. Yang sebaiknya ni untuk merawat diri sendiri boleh, tak ada masalah. Cuma tak perlu kita buat air garam. Tak perlu. Tak perlu kita perah limau. Kecuali untuk mandi. Banyak kalau minum air garam, perik tekak bah. Tak, maksud anda bukan minum air garam. Jadi kita buat bagi ada rasa masin-masin, ada manis-manis, manis pakai madu, masin pakai garam sedikit, dan masam bagi lemon, perahkan lemon sikit. Kita bancuh bagi sedap-sedap, kita minum lah maksud Ami tu. Dia boleh Mi, dia boleh. Tidak ada masalah. Cuma Mi, yang senang dan yang paling simple, saya ajar sikit lah. Okey, sila. Dan saya ijazahkan untuk semua. Ini Ustaz Ali nak ijazahkan kepada penonton dah. InsyaAllah. Saya ijazah kepada semua. Allahumma salli ala Muhammad. Untuk buat air tawar, maksudnya air pada diri sendiri. Okey. Macam tu. Yang paling senang, insya-Allah semua orang boleh buat. Yang pertama, ambil air. Okay. Yang kedua, niat dalam hati, ya Allah, jadikan air ini sebagai penawar kepada aku. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan air ini sebagai penawar bagi aku. Itu yang pertama. Itu yang paling senang. Paling senang. Itu kalau kita memang tak tahu apa-apa. Nak selawat tak pandai, nak tak pandai. Paling basic lah tu. Yang kedua, kalau kita tahu sikit, okay, kita ambil segelas air. Kita baca Bismillah 5. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahkafi. Bismillahirrahmu'afi. Bismillahirrahladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Tiup ke dalam air dan kemudian minum. Niat, sekiranya ada gangguan, ada jin, ada penyakit, ya Allah, kau hilangkan penyakit itu, jadikan air itu sebagai sebagai penawar kepada penyakit yang ada dalam badan. Ya. Dan yang ketiga, yang last lah. Yang ketiga, kalau yang boleh buat, insya-Allah saya ijazahkan kepada semua, ambil air, baca Ya Dzal Jalali wal Ikram 7 kali. Ya Dzal Jalali wal Ikram 7 kali. Baca 7 kali. Baca Bismillah 5, tiup ke dalam air. Okey. Minum. Macam tu. Okey. Itu sahaja. Itu sahaja. Itu untuk buat perubatan. Tapi kalau kata nak, kalau kata macam Ami kata tadi, nak letak limau sikit, nak letak garam, terpulang. Tidak ada masalah. Tidak ada salah. Terpulang. Boleh. Wallahu a'lam. Jangan berbanyak lah, sikit-sikit lah. Ambil syarat. Jangan banyak. 10 kilo. Banyak kan darah tinggi pula. Minum air garam. Okey. Semua tu catat apa yang Ustaz Ali bagi tahu tu. Ustaz Ali dah ijazah. Jadi kami semua terimalah ijazah tu. InsyaAllah. Okey, ada lagi soalan Umi? Ni nak tanya bab sihir lah, sihir. Bab sihir. Okey, nak masuk bab sihir pula, boleh? Kita masuk bab sihir. Sebelum Umi tanya, boleh? Ha? Umi tenanglah.
Umi tenang Saya dengar dulu betul. soalan. Saya terang dulu apa sihir. Boleh? Okey. Macam tu. Jadi senang. Nanti kalau tak faham tu Umi tanya. Okey. Silakan. Okey. Bab sihir. Apa itu sihir? Sihir macam saya kata di minggu yang lepas. Sihir ini datang daripada orang yang menggunakan perantaraan jin untuk orang lain. Macam tu. Itulah sihir. Jadi sihir ini ada beberapa jenis. Antaranya dipanggil sihir at-tafriq. Apa sihir at-tafriq? Sihir pemisah suami isteri. Sihir pemisah suami isteri. Jadi macam mana orang yang kena sihir itu? Apabila orang tu kena sihir ni, itulah dia akan jadi punca perbalahan suami isteri. Dia akan kadang suami isteri tak boleh tengok muka, bergaduh. Kadang suami tak boleh ada dalam rumah, isteri tak suka. Kadang isteri tak boleh ada dalam rumah, suami tak suka. Tak boleh tidur satu katil. Macam-macam lah masalah rumah tangga. Dia dipanggil sihir at-tafriq. Pemisah suami isteri. Ni dipanggil sihir pemisah. Yang kedua, sihir al-mahabbah. Sihir cinta. Ataupun kita panggil at-tiwalah. Sihir guna-guna. Sihir cinta ni apa? Sihir cinta ni orang yang belum kahwin, dia nak kepada seseorang tu, maka dia pun sihir perempuan tu. Calik minyak mengasih. Jadi perempuan tu suka pada dia, minat pada dia. Itulah sihir cinta. Dia jadi apa? Gila bayang. Macam mana orang yang orang ini terkena? Kita untuk kesan orang tu terkena, wallahualam, dia bukannya sama ada apa yang saya katakan ini bukannya semestinya begitu. Takut saya kata apa ni, antara kesan-kesannya tu saya ada rasa gitu. Tu awak kata awak kena sihir, susah pula. Awak mana tunang, tu ada tunang. So kita. Kan? Dia tak semestinya begitu. Okey, tapi antaranya adalah orang itu terlampau sukakan seseorang, terlampau suka. Maksudnya terlampau suka ni, dia tak kisah nak apa jadi sekalipun dia nak juga. Kadang-kadang ianya boleh terkena. Kadang-kadang ianya terkena. Dia bukan semestinya kena sihir. Kadang-kadang ia boleh terkena sihir. Contohnya begitu. Okey? Dan dia selalu bermimpi orang yang sama. Yalah, dia suka. Dia mimpi lagi. Gila bayang. Senang cerita. Gila bayang yang terlampau. Kalau kita duk suka pada artis ke, tak ada mana lah. Tak pernah sabar artis nak sihir kita. Jauh lah. Kan? Jangan terlampau pula kata saya selalu mimpi Zul Arifin ke apa ke, adakah Zul Arifin sihir saya? Susah kita. Itu tak termasuk lah. Maksudnya saya kata, macam kita ni terlampau sukakan seseorang sehingga kita lupa dah benda lain. Macam kita nak dia je. Terlampau dan selalu mimpi-mimpi dia. Orang kata gila bayang terlampau lah senang cerita. Okey. Seterusnya, sihir namanya at-takhyil. Apa sihir itu? Sihir memperdayakan pandangan. Memperdayakan pandangan ni macam mana? Memperdayakan pandangan ni lebih kepada silap mata. Tu pun antara salah satu sihir. Taklah semua silap mata tu sihir. Contohnya di sini ada kisah tongkat Nabi Musa AS. Ingat kisah tongkat Nabi Musa AS? Ya. Allah perintahkan Nabi Musa untuk baling tongkat tu jadi ular. Bukan maksudnya Nabi Musa pakai sihir, bukan. Maksudnya silap mata. Pandangan kita di Allahumma salli ala Muhammad. Dimanipulasi. Manipulasi. Dengan sihir, bukan.
Bukan. Nabi Musa guna sihir. Kan salah faham kata ustaz kata Nabi Musa guna sihir, susah kita. Macam tu. Dan yang terakhir antaranya adalah sihir al-junun. Al-Jumun. Dia ni membuat orang jadi bodoh. Membuat orang jadi gila. Gitu. Jadi dia lebih apa kepada lebih jadi sihir al-junun ni dia macam jadi pukau. Pukau. Kau. Kita jadi bengak, kita jadi bodoh, kita jadi bengong je. Gitu. Tu antara jenis sihir lah. Jadi Ulang sekali lagi Macam- Ali. Antara Ulang sekali sihir tu, lagi. ulang sekali lagi. Secara ringkas. cara ringkas. Yang pertama dipanggil sihir at-tafriq, sihir pemisah suami isteri. Yang kedua dipanggil sihir al-mahabbah, sihir cinta. Sihir cinta yang saya macam sebutkan tadi lah. Okay? Dan yang ketiga sihir at-takhyil, memperdayakan pandangan. Yang keempat, sihir al-junun, buat orang jadi bodoh. Jadi gila. Pukau. Ataupun terkena nasi kangkang. Orang tu jadi tunduk. Kan? Ada nasi Tunduk. kangkang kan? Kita pernah dengar sihir nasi kangkang ni kan? Macam tu. Sihir penunduk lah. Allah. Jadi Ya, sihir penunduk. Jadi ada orang empat orang tu jadi bodoh, jadi gila dan sebagainya. Allah Ta'ala alam. ada 4 jenis sihir Itu antaranya lah. Banyak lagi sebenarnya. Antara Tapi saya boleh yang sebutkan empat. antara top ranking lah ni. Top ranking. Kebiasaannya berlaku. Jadi sihir pemisah ni sebabnya mungkin ada orang iri hati ya. Iri hati nak suruh pisah dengan suami isteri. Betul? Yang kedua Sihir ni memang iri hati lah. Maksudnya ni. Kebanyakannya. Dalam Sebenarnya maksudnya sihir iri hati. iri hati ni berada di pada sihir pemisah tu iri hati lah. Tapi kalau cinta tu tidak iri hati. Cinta tu dia nak Sebab dia pakai minyak dagu ke minyak senyonyong ke calik gitu kan. Kadang-kadang ada dia sihir pakai minyak cinta ni kepada bos dia. Laki-laki dia nak dapat naik pangkat, disihirkan bos dia walaupun sama-sama laki-laki. Bukan sebab cinta untuk couple kan. Untuk bos sayang, majikan sayang. Betul. Kan, dia pakai sihir tu. Yang ketiganya sihir apa? Memperdaya pandangan. Adakah pakai susuk, pakai seri muka itu termasuk dalam memperdaya pandangan? betul. Pakai susuk untuk orang nampak kita cantik. Padahal hakikat cantik. Bukan tak cantik. Kurang. Orang tengok tu nampak berseri kan. Seri muka tu pakai susuk cucuk. Dia cucuk tang sini, dia cucuk tang sini kan. Okey. Yang keempat iaitu sihir untuk menjadi bodoh, ikut cakap je, nasi kangkang apa semua kan. Lepas tu gila. Itu terakhir tu memang dia paling win sekali tu. Gila lah. Kan? Ya. Ada 4 yang top ranking ni. Ya, top ranking ni 4 lah kebiasaannya lah. Yang lain-lain tu ada ke macam kecil, jarang-jarang lah kita jumpa. Gitu. Macam duk sihir makan kedai makan, orang buat kedai makan tu macam mana Ali? Adakah itu termasuk memperdaya pandangan, memperdaya rasa ke macam mana? Itu kadang-kadang dia dua. Yang sama ada dia memperdayakan pandangan ataupun dipanggil guna-guna. Guna-guna ni macam mana? Guna-guna ni maksudnya kalau kita makan tak sedap semua. Sebelum ni rasa sedap. Tapi lepas pada kita rasa memang tak sedap semua. Ataupun dia boleh jadi sihir memperdayakan pandangan tadi. Maksudnya kalau kita lalukan tutup semua kedai. Macam tu. Satu lagi Ali ada tambahan soalan ni. Adakah pelaris kan? Pakai pelaris tu
Ya. juga termasuk sihir. Pelaris nak suruh orang datang kedai, padahal masakan tak sedap mana pun. Adakah itu termasuk sihir? Pelaris Pelaris kedai. adalah sihir. Pelaris adalah sihir. Sebabnya, kenapa pelaris adalah sihir? Siapa yang disihir? Sebenarnya kita yang disihir. Kalau dia Pelanggan. pakai contoh lah. Pelanggan yang disihir. Sebabnya contoh lah. Okey, tuan kedai letak pelaris, buat pelaris. Okey? Kemudian, Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian, pelanggan, benda yang tak sedap boleh jadi sedap. Ataupun benda yang biasa-biasa boleh jadi luar biasa. Yang sebenarnya kita yang disihir, kita yang tertipu. Kita yang diperdayakan. Dengan perantaraan jin. Jin tu. Pelaris itu adalah jin. Macam tu. Okey, lagi? Aduh, batu. Tambahan, ada lagi tambahan Ali? Setakat ni tak ada. Ada soalan? Sebelum tanya soalan ni. Tadi soalan Umi jadi tu. Okey, sebelum tu Ali, untuk pengetahuan sidang penonton yang saya rahmati, dirahmati Allah, sihir international di peringkat tertinggi. Pernah dengar tak? Sihir di peringkat international, di peringkat tertinggi, di peringkat global, satu dunia kena sihir adalah pada wang kertas. Wang kertas di seluruh dunia ada sihir. Percaya tak? Wang kertas, note, duit kertas ni, satu dunia semua ada sihir. Sihir yang digunakan oleh kumpulan-kumpulan Freemason, Illuminati. Mereka menggunakan sihir yang mana mereka menjumpai peti di dalam Temple of Solomon dulu. Dan mereka inilah yang memegang bank dunia. Dan di setiap duit yang dicetak dengan kertas, ada terselit sihir. Di wang kertas Amerika, di wang kertas ini, nampak ni lagi lah, Tok Kong, ni sihir apa nama, tak nampak ni. Ni wang kertas 200 pound, Egypt pound. Dan di wang kertas Malaysia juga ada. Kita boleh nampak, kalau yang nampak jelas, duit RM5. Kita tak nampak tak mana, dia ada sembunyi di bahagian-bahagian mana tulisan-tulisan sihir dia. Wang kertas ni. Kalau Ali boleh nampak kan tempat yang RM5 tu, yang kawasan jernih tu. Nampak tak tu yang transparent tu? Gambar kepala apa tu? Kepala burung apa? Burung enggang. Cuba ambil 2 keping, Ali letak 2, nampak kepala tanduk kambing. Nampak, boleh nampak tak? Tak, apa terbalik, satu lagi terbalikkan. Terbalik sini. Terbalikkan tu. Cuba terbalikkan. Bukan masuk Ami. Cuba dia buat kat sini. Duit kita tak ada RM5. Sini ke? Bukan. Di tempat tu sama-sama tempat jernih tu plastik sama-sama, tapi terbalikkan dia punya ni. Bagi Macam ni. Okey. Bukan. Kepala burung tu bagi melekat. Mana? Terbalik ke macam mana? Macam ni? Kepala burung tu dia akan macam tu. Bukan begitu sayang. Macam ni. Aku nak bagi sayang kan ni. Tak, begini. Macam mana terbalik? Satu begini. Macam ni? Macam ni. Nampak? Alah ni lah, tugas homework Ali cari. Tak apalah. Tak nampak tak apa. Nanti buatlah sendiri.
nanti kepala burung anggang tu akan membentuk satu kepala kambing, simbol ini apa, Freemason. Lambang Freemason. Nampak memang kan Freemason punya kepala kambing kan. Tengoklah nanti. Nanti kita buat. Okey. Okey, Adi. Saya tak puas Dan- hati lagi ni. Tak mati. Okey, Adi. Sebenarnya Okey. kita ni satu dunia ni terkena sihir dengan sihir-sihir daripada wang kertas. Tambah-tambah ini kalau kita baca Freemason punya sejarah macam mana World Bank boleh tertubuh kan. Dan kumpulan-kumpulan ini mendapat peti sihir yang kepunyaan jin zaman Nabi Sulaiman, yang mana jin itu memfitnah, itulah Sulaiman. Padahal jin tu memfitnah Sulaiman menggunakan sihir. Kumpulan-kumpulan ini yang terdiri daripada Rothschild and the family ni, mereka ni yang memegang bank dunia pada awal-awal dulu. Dulu bank dunia nak masuk ke Turki Osmaniyah. Panjang cerita nak cerita tu. Okey. Kemudian tu, sebab tu hari ni orang dia kena sihir duit, dia bekerja overtime sampai satu hari 12 jam overtime. Dia kejar duit, dia tak ingat Tuhan. Itulah antara sihir yang terkena seluruh, tak kira orang Islam, tak kira orang bukan Islam. Semua terkena sihir duit. Betul? Itu yang Ami kata sihir global. Sihir yang terkena kepada seluruh umat manusia. Dia kejar duit sehingga hilang Tuhan, tak ingat Tuhan. Sebab tu dalam Islam dia lebih suka menggunakan dinar emas. Kan, itu lebih bagus. Sebab emas dia tak turun harga. Okey, soalan Umi lah. Ali, kan orang kena sihir ni kan maksudnya sampai yang paling teruk dia akan jadi gila lah. Kalau dah Betul. sampai jadi gila tu, boleh ke diubati lagi? Ke macam mana? Boleh? Sebab kan Boleh. tuan bunyi tu kan tak berat kan? Ada tips-tips tak? Untuk orang penjaga orang-orang macam ni. Dia gini ni. Allahumma Muhammad. Dia kalau walaupun orang tu dah gila, kita kena ingat Allah yang kasih segala-galanya. Walau macam mana pun tu sihir, kuasa Allah tidak ada lawan. Macam gitu. Jadi Mim, balik pada soalan, boleh ke tidak? Jawapan saya adalah boleh. Jadi macam mana kita nak buat? Kita kena bawa jumpa ahli, perawat. Maksudnya, kadang kita bawa jumpa doktor. Doktor tak boleh nak kesan. Cuba kita ikhtiar dengan bawa pada cara Islam. Cara Quran. Menunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Quran ni kan penawar juga. Kan? Quran ni syifa. Jadi, cuba kita ikhtiar dengan cara Quran. Kita dah bawa jumpa doktor. Biasanya penyakit gila ni memang susah untuk diubati. Tapi cuba kita ikhtiar pada Al-Quran dan As-Sunnah. Maksudnya kita jumpa ahli-ahli perawat. Maksudnya. Sebabnya, bukan saya nak cakap apa. Sebabnya kadang kita terleka, kita rasa semua penyakit tu boleh diubati dengan cara hospital. Kadang kita tersilap. Ya. Doktor pun dia pun tahu awal-awal. Saya ni hanya usahakan saja, bukan saya kasih sembuh. Kan? Doktor pun kasih tahu. Bukan dia yang kasih sembuh. Jadi apa salahnya dan tidak menjadi satu kesalahan untuk kita bawa kepada ikhtiar cara lain. Ya. Kita dah ikhtiar guna cara batil. Maksudnya cara orang-orang, cara doktor, maksudnya cara inilah. Cara doktor lah, kan senang kita. Kan? Dengan kita bawa pula cara guna perubatan Islam. Tidak jadi masalah. Macam tu. Ikhtiar. Allah yang datang penyakit dan Allah juga yang turunkan penyembuh. Kan? Allah tak bagi penyakit itu tanpa ada ubatnya. Tak ada. Tak ada. Kan? Ya, semua Kecuali dah mati. Yalah. Semuanya Mana ada. kata kita kena berusaha, berdoa dan Usaha. Ya. Betul, Mi. Yes. Okey. Ada lagi? Umi nak tanya. Okay. Ada satu situasi ni.
Ya. Orang dia macam tidur tak tidur lah. Tapi dia selalu jadi apa, bila mana dia dah tidur tu, tiba-tiba dia macam terjaga macam duduk di dalam bilik dia, tapi dia macam antara tidur dengan tak tidur lah. Didatangi oleh makhluk yang berupa macam buruk lah. Hitam, tinggi, apa tu, Berbulu-bulu. tak, telinga panjang sikit. Dia Duduk lah. dia hudoh lah. Menakutkan lah tu kan. Lepas tu dia datang cekik kita. Dia bagi tahu, dia kata, aku benci kau dan dia kata aku akan hancurkan kau sesungguh-sungguhnya, dia cakap macam tu. Dan benda tu berulang-ulang kali. Apa benda tu? Ini berlaku kepada seseorang lah. Pernah datang berjumpa Umi, dia minta nasihat Umi. Umi tak tahu nak jawab macam mana. Hari ni baru jumpa nak tanya macam mana boleh jawab. Dah lama dah benda ni. Okey, silakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, pernah saya ceritakan sikitlah kisah yang pernah berlaku kepada saya punya kawan. Dan saya punya kawan ni pun dia perubatan Islam juga. Nama dia orang Penang. Orang Penang main. Pindah Jadi mai. dia dah berkahwin dan dia pernah pindah ke sebuah rumah ni lah. Rumah sewa. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Dia duduk di rumah sewa tu, tiap malam dia mimpi satu lembaga. Memang buruk. Dia tidur, dia mimpi satu lembaga. Macam Umi ceritakan tadi, lembaga tu buruk lah senang cerita. Dan dia kata, aku tak suka kau, aku akan hancurkan keluarga kau. Macam gitu. Dan Dia mengugut lah. Mengancam. ugut. Mengancam. Jadi kawan saya ni pun dia perawat juga kan. Orang-orang yang meruqyah juga. Jadi dia tak ambil pok sangat lah. Dan benda tu dia anggap biasalah, diganggu kan. Dia anggap biasa dan dia tak ambil pok sangat masa tu. Lantak lah nak kata apa pun kan. Dia ada Allah, kita ada Allah kan. Jadi sesungguhnya dengan asbab Allah, dengan dengan izin Allah juga, isteri dia keguguran. Macam tu. Isteri dia keguguran. Dan bila diselidik-selidik, memang ada kerja-kerja jin jugalah yang mengasih rosak kandungan tu lah. Keguguran tu. Dan memang benda ini tidak mustahil berlaku. Saya kata tidak mustahil berlaku. Sebab apa? Sebab bukannya jin tu kuat, bukan juga jin tu berkuasa. Tidak. Tanpa izin Allah, jin tu tak ada apa-apa. Hanya dengan izin Allah, jin tu boleh buat apa-apa. Kan? Cuma, kita baru cakap, dia ni maksudnya dia boleh ganggu kehidupan kita. Dan dengan cara begitu pun dia boleh buat. Saya nak kata. Macam tu. Jadi, berbalik-balik pada soalan Umi, apa yang kita nak jawab pada dia? Okey, tu kan poin nak tahu. Apa nak kita dah jawab? Macam mana kita nak untuk mengatasinya? Jadi yang pertama sekali, rumah tu perlu di Allahumma salli ala Muhammad. Perlu di inilah. Ruqyah. Orang kata rumah perlu dipagar. Bukan dipagar lah, diruqyah lah. Maksudnya rumah itu mungkin ada gangguan, mungkin rumah itu ada masalah, ataupun orang yang kena ganggu itu ada masalah. Cuba untuk suruh dia jumpa dengan ahlinya. Maksudnya orang perawat. Macam tu. Tapi kita tak ada nak tahu jumpa. lah. Mungkin. Ya? Tapi kita tak ada nak tahu lah tu sihir ke, apa saka ke, apa ke. Dia kena jumpa sama perawat, tanya dan ceritakan. Dan kebiasaannya Umi, perkara sebegitu adalah sihir. Saka dia tak akan benci. Saka dia tak akan benci. Saka dia akan cakap, saya nak kawan awak, awak nak terima saya tak? Dia tak cakap awak lah, macam lembut sangat, terlampau pula cakap gitu. Saka ni, Ali, Saka ni dia biasa kerja dia menjaga, betul tak? Dia nak jaga. Dia menjaga. Dia bukan nak menghancur, dia nak jaga. Jaga cara dia lah.
Jaga cara Ya. dia lah. Ha. Ya, betul. Jaga, cara jin jagalah. Kita rasa macam baik, tapi sebenarnya ianya merosakkan. Okey, Ha. Ali. Ami pernah bersembang dengan orang tua-tua. Dengan orang tua-tua lah dulu-dulu kan. Dia kata begini Ali, Kak Ami. Dia kata kebanyakan orang Melayu dulu-dulu ni, dia bersahabat dengan jin. Dia membela jin. Kan? Nak buka kampung, nak pergi macam-macam lah. Kan? Jadi Betul. jin yang ada dia bela tu, kan? Masa dia mati, dia tak sempat buang. Jadi jin ini, dia ikut keturunan tu. Dan orang Betul. tua ini Betul. beritahu kat kami, kebanyakan orang Melayu pada hari ni ada benda yang duduk dekat dia. Betul ke tak betul ni? Betul. Boleh kata 80% penduduk Malaysia di dalam negeri ada benda ni duduk berhampiran dengan dia. Jin saka ni. Ya. Betul ke Yang tak? kita sedar. Betul. Okey. Yang pertama, kita kena faham apa itu saka. Saka tu apa? Saka ini adalah jin yang kita berdamping, yang kita minta untuk bersama kita. Berbeza dengan sihir, kita tak minta bersama kita. Kita berdamping dengan jin itu, menggunakan jin untuk orang lain. Saka, kita gunakan jin untuk diri kita. Okey, dapat situ. Beza saka dan sihir. Jadi, untuk apa? Saka ialah gangguan jin yang telah dibuat perjanjian dengannya. Yang kita pernah berbuat perjanjian dengannya. Perjanjian darah lah. Itu tok nenek kita Perjanjian- buat perjanjian tu. Ya. Ya. Dia kadang dia buat perjanjian untuk apa? Pertama dulu, kalau orang-orang dulu nak suruh jaga kebun. Nak suruh jaga rumah. Nak suruh jaga macam-macam lah. Sebab itu dia buat perjanjian. Contohnya aku bagi kau makan, aku jaga kau, kau kena jaga aku punya keluarga. Kalau ada siapa-siapa nak menyakiti keluarga ku, kau kasih rosak dia. Macam tu. Oh itu. Tapi bila kita dah pergi ke era baru. Kita dah pergi ke zaman dah mati dah. Kan? Kita punya nenek dah mati. Sebenarnya, ianya saka boleh diwariskan. Saka, ianya boleh diwariskan. Dan juga, sekiranya dia tak mewariskan, saka itu boleh pergi ke mana saja keturunan yang dia ada. Dia pilih je siapa-siapa yang dia nak. Bila Okey, diwariskan, contoh- itu tak perlu pergi ke orang lain. Contohnya, contohlah, okay, nenek dia ada 2 orang cucu, A dan B. Nenek dia wariskan kepada A. Jadi saka ni, jin tadi dia tak boleh pergi pada B. Macam tu. Sebab nenek dia sudah buat perjanjian untuk suruh dia duduk dengan A. Dapat? Macam mana dia punya perjanjian akad dia tu? Akad dia. Perjanjian akad ni, wallahu alam, pelbagai cara. Kebiasaannya dia akan jumpa dengan bomo dan dia akan minta lah seekor kata dan dia akan macam-macam lah, dia punya apa, dia punya cara tersendiri lah, macam tu. Jadi dia akan dapat jin tu dan jin tu akan jadi orang suruhannya untuk kali yang pertama. Tapi jin pun ada hati, jin boleh memberontak. Kalau dia tak dapat apa yang dia nak, dia boleh memberontak. Dan kita kena ingat, jin ni lagi jahat 20,000 kali ganda lagi jahat daripada kita. Kalau baru kita ni yang jahat-jahat ni, jin yang jahat tak ada heran. Tu baru level-level jin baik. Jin soleh. Jahat dah kita ni, paling jahat dah. Tu baru level-level jin soleh. Jin nuk. Begitu. Kalau jin soleh, Okey, jin Ali. kan? Adakah kalau kata orang yang membela ni ada pernah bela jin ke apa? Pernah mengambil benda-benda sihir-sihir ni. Kata Tok Guru Ana, dia akan merosakkan institusi keluarga tu. Disebabkan Betul. jin tu habis anak dia minum arak, anak dia kaki zina, anak dia macam-macam lah. Adakah betul?
Betul Min, boleh jadi. Bergaduh adik-beradik apa semua. Ya, sebabnya yang pertama ianya melakukan perbuatan yang syirik. Itu yang paling penting. Perbuatan syirik. Nauzubillah min zalik. Semoga kita punya keluarga dijauhkan. Dan yang kedua, ianya perbuatan yang kita berdamping dengan jin. Jin ni memang jahat. Kita macam mana kita nak percaya dengan orang jahat? Tu orang ni jin. Bapak segala jahat. Orang jahat pun belajar dengan jin. Macam mana kita boleh percaya dengan dia? Jadi tak mustahil jin yang kata kononnya untuk jaga keluarga akan merosakkan keluarga. Macam gitu. Sehinggalah dan saka ini sehinggalah ia tidak dibuang, dia tidak akan lagi. Di situlah dia. Dia masih ada. Bukan dia pergi ke orang lain. Itu orang pergi ke orang lain. Macam gitu. Ada satu lagi soalan lagi. Soalan. Contohnya orang yang macam ada tangkal ke apa kan. Benda tu dah mendatangkan sihir kepada keluarga. Orang tu tak tahu. Orang yang mempunyai benda tu dia tak tahu. Jadi adakah cukup dia dengan membuang ataupun dia perlu ada melakukan perkara-perkara lain supaya keluarga dia terhindar daripada sihir asbab daripada benda tu. Benda yang dia tak tahu tu. Okey. Yang pertama sekali Allahumma salli ala Muhammad, tangkal ni kita tak pernah tahulah. Kalau ada orang tanam, kita tak pernah tahu ada orang tanam. Itu yang pertamalah. Dan apabila kita rasa sakit, maksudnya ada tanda-tanda di sihir, macam kita sebut minggu lepas, ada rasa sakit, ada rasa mimpi, ada mimpi, sakit dan sebagainya, tanda-tanda yang disebut minggu lepas. Dan sekiranya begitu, kita jumpa ustaz. Kita jumpa perawat. Okay? Bila jumpa perawat, kebiasaannya perawat yang mahir sikit lah. Dia akan tahulah, dia akan tanyalah sama ada sihir itu ada barang ataupun tidak. Dan kebiasaannya sihir ada barang. Ada barang yang dia pegang. Mungkin cara dia melepaskan ilmu tu melalui tangkal ataupun melepaskan kepada anak keturunan dia begitu. Akad dia gitu. Ya. Tapi tak semestinya ada barang lah. Kadang sihir dia boleh jadi tak ada barang, dia boleh jadi ada barang. Tapi kebanyakan saka yang boleh jadi ada barang. Kebanyakannya saka pun ada barang. Maksud Ami tu saka lah, bukan sihir, saka. Saka. Saka ni dia ada barang. Sebabnya apa barangnya? Dia tak pergi kepada tangkal. Kalau saka ni dia tak semestinya tangkal. Dia lebih kepada kadang keris-keris, pedang, mangkuk, piring-piring gitu kan. mangkuk, tembaga, apa lagi? Buku. Apa-apa saja. Macam Apa-apa saja. tu lah, dia prinsip tu. Dia sampai, tapi bukan saka lah, tapi itu makna kata benda tu, jin tu datang melalui dengan Sebab okey. Kita masuk sikit. Sebab tu antara contohnya kadang orang cakap, cincin ni. Cincin ni dia kata cincin ni bagus. Kalau kau pakai cincin ni kau kebal. Kebal tu lah yang masalah. Itulah jin. Okey Ali. Okey. Ali. Nampaknya di sini dah maghrib sebenarnya. Okey. Ui, dah lewat Amir. Patut lah. Maknanya kita kena sambung episod yang ketiga ni. Belum masuk pun lagi bab sihir ni baru sikit baru kan. Kita tak boleh nak panjang-panjang sebab speaker dah duk bunyi dah nak azan maghrib waktu bila-bila. InsyaAllah Ali kita akan jumpa lagi ya. InsyaAllah. Terima kasih banyak atas perkongsian. Dan insyaAllah minggu depan kita akan ke siri yang ketiga. Sebelum tu Ali, nak minta qasidah, lupa tadi tu. Last qasidah daripada Ali Al-Kahf, insyaAllah. Fadal. Satu. Qasidah Allah Rabbi, apalah nak dikasidahkannya ni. Satu. InsyaAllah. Apa? Sekejap, saya fikir tajuk. Saya tak tahu kasidah, tajuk kasidah ni. Apa pun tak apalah. Allahumma salli wa
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. هذه Tu je. ya. اللهم صل وسلم وبارك على آله. Sorat sedap tu. Okey, Ali. Terima kasih banyak. Nanti kita live lagi bersama. Sebab di sini dah Amin. kesulitan masa. Banyak lagi sebenarnya kita nak tahu sebab dunia negeri kita Nusantara tu banyak benda-benda macam ni kan. Okey, itu saja Ali Terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ni, okey. Okey, Alhamdulillah. Nampak gayanya kita kena sambung minggu depan lah. Sebab masa mencemburui sebab banyak lagi soalan-soalan sebenarnya, soalan-soalan terkumpul. Apa yang banyak daripada soalan Umi sebab apa? Sebab kan kita ada grup. Jadi ada ramai yang PM Umi minta tanya soalan-soalan. Nanti Ustaz Ali ada kebanyakan soalan-soalan berkaitan dengan orang perempuan lah. Orang perempuan ni banyak sungguh lah. Dia punya gangguan-gangguan kan. Kadang-kadang waktu tidur bila selepas kahwin, dia datang selepas kahwin kan. Banyak benda. Jadi sekadar itu saja, masa nak azan dah, balik nak berhenti dulu. Sambung minggu depan insya-Allah. Nak dengar lagi tak? Ada yang nak dengar lagi? Nak baca komen sikit. Tak ada nak baca komen apa. Allah jatuh. Awak jatuh ni. Cuba pulas. Bukan tu kat bawah. Ni lah. Bukan tu. Okey. Aina kesidah sikit Aina kasih dah sikit lah. sebelum tutup. Aina silakan kasih dah sikit. Sementara balik nak baca ni. Apa-apa saja. Jangan suruh Aina play. Dia buat cakap. Ya Badrotim. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sallallahu alaihi wasallam. يا بدرتيم يا بدرتيم من حاز كل كمالي ماذا يعبر عنه لا كمقالي أنت الذي أشرقت في أفق العلا أنت الذي أشرقت في أفق العلا فما حوت بالأنوار كل ضلالي يا بدرتي يا بدرتي يا بدرتي يا بدرتي حاز كل كمالي ماذا يعاب عنه لا كما قالي يا بدرة يا بدرتي من هذا كل كمالي كمالي يا بدرة يا بدرتي من هذا كل كمالي كمالي ماذا يعبر عنه لا كمقالي
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Okey, insyaAllah kita akan bersambung pada minggu hadapan dalam selangkah ke alam sebalik mata Part 3 bersama Ustaz Ali, insyaAllah. Sebab kita tadi tu baru masuk sikit ya, tu. Penerangan Ustaz Ali tu sangat panjang dan very nice lah, makna kata benda baru bagi kita. Sebenarnya benda tu dah lama dah. Saya belum tanya lagi ilmu hitam tu apa. Ilmu hitam mesti ada ilmu putih. Ilmu putih. Ilmu putih ni macam mana? Pernah dengar tak ilmu putih? Nanti kita nak tanya. Ali yang menonton, tolong buat research sikit. Ami nak tanya tentang ilmu putih minggu depan, insyaAllah. Lagi apa lagi? Tak sempat ni, baru nak baca. Kalau end live saya tak dapat baca komen korang dah. Nak baca komen tu. Terangguk-angguk. InsyaAllah minggu depan kita akan tanya tentang Ain. Tentang, kita akan tanya saka, sihir, jin tumpang. Lepas tu tentang Ain, tentang ilmu hitam dan tentang ilmu putih. Antara konten minggu depan itu pun tak tahu. Cukup masa tak cukup masa. Sama ada cukup masa tak cukup masa, tengok macam mana. Sebab penjelasan Ali ni Masya Allah, okey. Yang kita nak tahu sangat lah. Apa ni soalan ni, Walid, lagu mana nak masuk grup? Lagu mana nak masuk grup? Tapi jangan bagi Aminah masuk. Aminah Razak, orang Copenhagen ni. Macam mana nak masuk grup tapi dia kata jangan suruh dia masuk. Nanti tunggang langgang. Okey, terima kasih. Jumpa lagi bersama saya di dalam misteri alam sebelik mata. Kau nak bit pattern dia.